Yang paling berani di kalangan kamu untuk berfatwa, tak ada ilmu berfatwa berani. Kita tak ada ilmu nak baiki kereta pun kita tak berani. Ya, kita serah pada komen kan jahanam kereta aku tak tahu apa bab enjin ni. Kita tak berani. Tiba-tiba dalam keadaan kita tidak ada ilmu tentang agama, kita berfatwa, maka itulah orang yang paling berani untuk masuk ke neraka jahanam. Kita cadangkan yang paling selamat, yang paling proven adalah bertaklid kepada mana-mana salah satu daripada 4 mazhab, kerana itulah yang tinggal, yang masih bersambung sanad sampai pada Nabi SAW, tinggal 4. Sehingga hari ini katanya masih ada yang mempersoalkan hukum menyentuh kulit perempuan ajnabiyah ya sepatutnya. Apa makna ajnabi atau ajnabiyah? Yang asing. Apa maksud yang asing? Yang bukan mahram. Ya, maksud hukum di sini, adakah haram menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram? Ya, yang bukan isteri kita? Bukan. Itu kita tahu. Kalau tidak ada keperluan, tidak ada darurat, maka hukumnya haram. Saja-saja ya, syok-syok pegang kulit perempuan yang bukan mahram, bukan isteri. Isteri pun bukan mahram. Mahram makna orang yang haram kita berkahwin. Ada orang sebut bukan muhrim. Ya, itu yang biasa. Tapi dari segi makna yang tepat adalah mahram. Muhrim adalah orang yang berihram. Bukan muhrim makna orang tu tidak berihram. Bukan mahram maknanya orang itu halal dinikahi. Kalau mahram, haram. Seumpama kalau wanita yang jelas dengan ibu, dengan nenek, dengan anak perempuan, ya, dengan ibu saudara, ini semua perempuan mahram. Haram kita nikah dengan mereka. Maka bersentuh di sini tajuknya adakah membatalkan wuduk atau tidak. Kalau kita tanya rata-rata yang ada di hadapan saya ni, kalau bersentuh antara lelaki dan wanita yang bukan mahram, adakah batal wuduk? Saya percaya majoriti akan jawab ya, batal wuduk. Kenapa? Kerana itulah yang kita diajar oleh ustaz-ustaz kita. Kenapa? Kerana kebanyakan ustaz kita ni belajar mengikut mazhab Syafi'i. Tetapi adakah begitu di sisi semua ulama? Jawabnya tidak. Memang ada ulama mujtahidin mazhab lain yang berpegang bahawa tidak batal wuduk, ataupun kalau ada syahwat baru batal. Kalau setakat sesentuh macam itu tidak batal. Maknanya apa? Maknanya masalah ni dah selesai lama, ada khilaf, yang mana taklid kepada mazhab Syafi'i maka dia berpegang batal, kena ambil wuduk. Ya. Yang berpegang kepada mazhab yang kata tidak batal, maka tak batal. Selesai. Jadi tak perlu nak berbalah yang kata batal, nak memaksa kawan yang taklid pada tak batal supaya ambil wuduk, tak perlu. Paling-paling kamu tak payah ikut dia jadi imam, sebab di sisi kamu wuduk dia tidak ada, sudah batal. Tak perlu nak memaksa-maksa dia, kamu kena wuduk sebab wuduk kamu dah batal. Tak, dia taklid kepada ulama yang mengatakan tidak batal. Baik. Selesai. Benda ni dah selesai. Mungkin kalau kita flashback 5 tahun, 10 tahun yang lalu, benda macam ni tak pernah jadi isu. Dan kita juga tahu, bila pergi ke Mekah, kita taklid kepada mazhab lain. Persoalan, kenapa di Malaysia lain, di Mekah lain? Hakikatnya sama sahaja, sama ada kita di Malaysia atau di Makkah, yang wajib kita ikut adalah Quran dan Sunnah. Adakah di Malaysia wajib ikut Quran Sunnah, di Makkah tidak? Sama. Di Makkah wajib ikut Quran dan Sunnah, di Malaysia tak perlu? Sama. Cuma apakah natijah ikut Quran dan Sunnah? Salah satu dari dua. Yang pertama, ulama rujuk Quran dan Sunnah, mereka faham ayat Quran tu dengan kefahaman yang sama, mereka berfatwa dengan fatwa yang sama. Kemungkinan yang pertama itu namanya ijma', konsensus, kesepakatan. Kesepakatan ulama is a binding source of law. Dia satu sumber hukum yang mengikat. Ya, kalau ulama dah sepakat, tak boleh langgar. Kemungkinan yang kedua,
Ulama baca ayat ini dia faham A, ulama seorang lagi baca ayat yang sama dia faham B, ulama seorang lagi baca ayat yang sama dia faham C, lalu keluarlah fatwa yang berbeza. Itu namanya khilaf. Dan fatwa-fatwa yang berbeza inilah yang diistilahkan mazhab. Jadi kita ingat nombor satu ya, kalau ada orang kata kita tak perlu ikut mazhab, kita hanya ikut Quran dan Sunnah, orang ini gagal faham bahawa mazhab itu natijah daripada ikut Quran dan Sunnah. Salah satu natijah lah ya, natijah yang pertama ijma', natijah yang kedua mazhab. Jadi kalau orang kata saya tak ada ikut-ikut mazhabnya, saya Quran dan Sunnah, itu pembohongan atau kekeliruan, salah satu saja. Kerana mazhab artinya pandangan, pendirian, opinion. Jadi bila-bila masa kita pergi pada Quran dan Sunnah, kita ada tiga pilihan. Pertama, kita memahami Quran dan Sunnah ikut kefahaman guru kita, ustaz kita. Yang mana ustaz kita juga memahami Quran dan Sunnah mengikut kefahaman ustaz dia. Ustaz dia juga mengambil daripada guru sebelumnya, Kalau kita mazhab Syafi'i, akan bersambung kefahaman itu kepada murid-murid Imam Syafi'i, akan bersambung kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, akan bersambung kepada guru Imam Syafi'i, akan bersambung kepada sahabat Nabi, akan bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara pertama bermazhab. Cara yang kedua, kata dia, saya tak selesa sangat nak ikut imam-imam mazhab ni, sebab mereka tidak macam zaman kita. Kita ada teknologi, kita ada software, kita ada ni, kita ada doktor-doktor PhD. Imam-imam mazhab tidak ada PhD. Jadi saya lebih selesa ikut pensyarah saya. Kalau pensyarah saya kata dalam isu ni mazhab Syafi'i kuat, saya ikut. Kalau pensyarah saya kata dalam isu ni tak, mazhab Syafi'i tak kuat, Hanafi yang kuat, saya ikut. Jadi saya tidak terikat. Orang ini sebenarnya dia terikat dengan mazhab pensyarah dia. Bagi dia pensyarah dia lebih hebat daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Malik, daripada Imam Abu Hanifah, daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Sekira-kira pensyarah dia boleh cakap yang ini Imam Syafi'i salah, yang ini Imam Malik betul dan sebagainya. Jadi dia bermazhab terikat dengan mazhab pensyarah ataupun guru dia. Kemudian ada orang dua-dua ni pun dia tak mau. Dia kata saya tak ikut imam mazhab yang empat, kerana imam-imam mazhab juga mereka manusia, tidak maksum, boleh tersalah dan tersilap. Pensyarah saya walaupun ada PhD, dia juga tidak maksum. Pensyarah saya juga boleh tersilap. Jadi saya akan timbang mana-mana pandangan, mana-mana isu. Kalau saya lihat pandangan imam ini kuat, saya ikut. Kalau saya lihat pandangan pensyarah saya kuat, saya ikut. Kalau saya tengok semua pun tak kuat, jauh daripada Quran dan hadis, semua pun saya tak ikut. Saya ikut Quran hadis. Orang ini sedar atau tidak, dia sedang bermazhab dengan mazhab diri dia sendiri. Dia ikut pandangan diri dia sendiri. Apakah kelayakan dia? Apakah kemahiran bahasa Arab dia? Apakah kepakaran usul fiqh dia? Apakah pengetahuan asbabun nuzul dia? Apakah kemahiran balaghah dia? Apakah kecantikan bayan dan sebagainya? Adakah dia memenuhi syarat mustahid? Biasanya orang begini hanya mengikut hawa nafsu. Mana yang seronok, senang dengan dia, yang itu yang dia ikut. Dan paling berisiko kerana dibimbangi, termasuk dalam amaran daripada Nabi SAW, ajrukum alal fatwa awil futya ajrukum ala nari jahannam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berani di kalangan kamu untuk berfatwa, tak ada ilmu berfatwa berani. Kita tak ada ilmu nak baiki kereta pun kita tak berani. Ya, kita serah pada komen kan jahannam kereta aku tak tahu apa bab enjin ni. Kita tak berani. Tiba-tiba dalam keadaan kita tidak ada ilmu tentang agama, kita berfatwa, maka itulah orang yang paling berani untuk masuk ke neraka jahannam. Kita cadangkan yang paling selamat, yang paling proven adalah bertaklid kepada mana-mana salah satu daripada empat mazhab, kerana itulah yang tinggal, yang masih bersambung sanad sampai pada Nabi SAW, tinggal empat. Asalnya banyak, tapi takdir Allah selain daripada empat ini pupus. Murid-murid tidak mengembangkan guru ilmu. Ya, yang murid-murid daripada satu generasi mengkaji, menyampaikan hanya empat mazhab. Jadi pilih. Baik.
Tetapi ada kalanya empat mazhab ini juga khilaf. Contohnya dalam isu ini, puncanya kenapa? Kerana dalam ayat Al-Quran, salah satu sebab kita kena berwudu atau kalau tidak ada air kita kena bertayamum adalah lamastumun nisa, ayat 6 suratul Maidah. Ataupun kalau kamu menyentuh wanita. Lamastum kalau terjemah maknanya menyentuh wanita. Baik. Ulama-ulama Syafi'iyah menafsirkan lamastum dengan makna yang zahir, iaitu bersentuh kulit lelaki dan wanita. Ya, kalau bersentuh kuku, bersentuh rambut tak batal. Kerana bahasa Arab sentuh ni menunjukkan kulit sama kulit. Tapi pastikan kulit yang sama jenis lah. Kan ada cerita orang yang dia langgar sampan kawan dia suruh ganti, dia tak mau. Dia kata, Allah tak payah besarkanlah, setakat kayu sama kayu. Sampan kamu kayu, sampan saya kayu, setakat belaga, tak payah nak besar-besarkan. Padahal kawan tu sampan dia kayu yang kurang bagus. Dah gemuk kena langgar. Akhirnya oleh kerana tak puas hati, tiba musim durian, hamba Allah yang tak puas hati itu ambil kulit durian, dihempuk atas kepala kawan dia yang tak nak bayar ganti rugi. Jadi bisinglah kawan dia, marah-marahlah, berdarah kepala kena durian. Dia kata, nak bising apa lah, kulit sama kulit, kata dia. Tapi kulit durian lawan kulit kepala kan tak sama. Memang kulit sama kulit. Jadi yang batal ini kulit lelaki yang bukan mahram bersentuh dengan kulit wanita berdasarkan dalil Al-Quran. Jadi orang tu kata, kalaulah Imam Syafi'i tahu hadis yang saya tahu, maka Imam Syafi'i akan tukar fatwa dia. Imam Syafi'i akan kata tak batal wuduk. Jadi seolah-olah dia lebih tahu daripada Imam Syafi'i. Sebenarnya hadis yang dia tahu tu ulama-ulama mazhab Syafi'i dah tahu lama dah. Tapi dalam memahami hadis juga ulama boleh berbeza. Okey. Apa dia? Iaitu hadis antaranya adalah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa saya terus terjemah ya untuk waktu masa, bahawa saya satu masa tidur di hadapan Nabi SAW ya, sebab rumah Nabi SAW tak luas. Nak tahu kan makam Nabi SAW tu asalnya rumah Sayyidatuna Aisyah, jadi sempit. Jadi bila Nabi SAW solat di hadapan Nabi SAW, Sayyidatuna Aisyah sedang berbaring tidur. Lalu apabila Nabi SAW nak sujud, kaki Sayyidatuna Aisyah tu menghalang. Boleh bayangkan tempat sempit, nak sujud ada kaki isteri. Lalu Nabi SAW memegang kaki, lalu Sayyidatuna Aisyah fahamlah, dia bengkokkan kaki, Nabi sujud, nanti bila Nabi bangun, dia lunjurkan balik. Sebab selesanya begitu. Jadi kata mereka, kalaulah bersentuh antara kulit lelaki dan wanita membatalkan wudu, kenapa Nabi SAW sentuh dan terus salat, tidak pergi ambil wudu? Baik. Ulama-ulama mazhab Syafi'i tahu hadis ini, tetapi mereka mengkaji dan melihat suasana realiti. Biasa seseorang itu tidur dalam keadaan kakinya tertutup dengan selimut atau dengan pakaian. Maka hadis ini ada kemungkinan Nabi SAW sentuh tadi tidak berlapik, maka batal, atau berlapik maka tidak batal. Dalam hadis tak jelas, tak disebut ya Nabi SAW pegang kaki itu dalam keadaan berlapik atau tidak. Ini namanya dalam bahasa Arab ihtimal, possibilities. Lalu mereka apply dalil, idza tatarraqa ila dalil ihtimal saqatal istidlal. Apabila datang kepada sesuatu dalil itu kemungkinan begini, kemungkinan begitu, maka gugur mengambil dalil daripada perkara tersebut. Ya, ada kemungkinan berlapik, ada kemungkinan tak jelas, ketepikan. Pegang pada yang jelas, ayat Quran, la mastumun nisa batal. Baik. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan bahawa Nabi SAW mencium salah seorang daripada isteri baginda, lepas tu baginda terus pergi solat. Kan rumah Nabi dengan masjid sebelah menyebelah saja. Jadi lepas cium isteri terus pergi solat.
tak ambil wuduk pun. Jadi kalaulah Imam Syafi'i tahu, tentulah Imam Syafi'i tukar fatwa. Jangan confident sangat. Ya. Ulama-ulama Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i tidak terikat dengan kajian ulama lain. Itu kelebihan mujtahid mutlak. Dia tidak mesti taklid. Sebab itulah Imam Syafi'i walaupun berguru dengan Imam Malik, selepas beliau dah sampai level mujtahid, beliau berbeza fatwa dengan Imam Malik. Tak mesti ikut guru. Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Bila Imam Ahmad bin Hanbal sampai level mujtahid, tidak terikat dengan fatwa Imam Syafi'i, Imam Ahmad berfatwa sendiri. Ya, baik. Jadi kalau begitu, dan ulama-ulama mazhab Syafi'i mengkaji bahawa isteri-isteri Rasulullah SAW termasuk di kalangan wanita yang diwajibkan menutup muka mereka. Selain daripada isteri Nabi, ulama ada perbincangan. Adakah wajib juga atau tak wajib, ada khilaf. Ya? Tapi kalau isteri Nabi, setelah turunnya ayat hijab, ayat memerintahkan agar muka ditutup, maka untuk isteri Nabi wajib. Maka ada kemungkinan ciuman itu tak pergi semayang tu dalam keadaan berlapik. Pasti tak berlapik? Tak pasti. Tapi kemungkinan tu ada. Maka sekali lagi, kaedah yang mengatakan apabila datang sesuatu kemungkinan dan pelbagai kepada dalil, maka tidak boleh dalil itu dijadikan sandaran. Maka yang kekal jelas dalam isu ini adalah ayat Al-Quran, kalau sentuh wanita kena berwuduk. Tapi alhamdulillah, khilaf itu ada rahmat. Apabila kita pergi ke Makkah, kita nak strict, kita memang strict pegang Quran hadis. Nak strict dengan kefahaman mazhab Syafi'i terhadap Quran dan hadis, practically menyusahkan. Sebab maklumlah tengah tawaf tu ramai orang. Kita nak kawal siapa sentuh kita, tak sentuh kita, tak boleh. Kadang-kadang kita dah jaga, orang langgar kita. Ya, perempuan-perempuan Turki, perempuan-perempuan Pakistan, dia lagi agresif dalam bab tawaf, lalu dia langgar kita, dah baru satu kali tawaf nak kena ambil wuduk. Dan seterusnya. Maka disitulah nampak kecantikan ulama kita membiarkan khilaf tu khilaf. Maka dalam keadaan demikian, sesuai sekali kita bertaklid. Taklid maknanya kita ikut, walaupun kita tak tahu dalil. Tapi ini ulama yang pakar, kita ikut kepada dia, maka kita ikut kepada mazhab yang mengatakan tidak batal dengan meraihkan mazhab pada perkara yang berkaitan. Maknanya kita nak taklid kepada mazhab yang kata tak batal wuduk bersentuh lelaki dan perempuan, silakan. Tetapi raihkan apakah cara berwuduk di sisi mazhab mereka. Sebab bab berwuduk mazhab Syafi'i ringan. Kita nak jaga remos, contoh sikit cukup, tak perlu sapu satu kepala, rosak remos kita. Ya. Tetapi dalam mazhab lain yang mengatakan tak batal wuduk, kena sapu seluruh kepala atau 1/4 kepala baru sah. Maka ke situlah perlu kepada ilmu. Jangan taklid buta saja. Orang kata tak batal, aku taklid tak batal. Taklid dengan mengaji, saya taklid imam mana, apa pandangan dia dalam bab wuduk, dalam bab batal wuduk, ambil tahu sikit sebanyak. Bukan nak jadi alim mazhab Malik atau mazhab Hanbali, bukan, atau mazhab Hanafi, bukan. Cuma nak tahu sekadar ibadah kita diiktiraf oleh ulama berkenaan. Bimbang nanti wuduk diiktiraf oleh mazhab Syafi'i tapi sudah batal kata mazhab Syafi'i, dan wuduk awal-awal sudah tidak diiktiraf oleh mazhab lain. Maka di sisi semua mazhab, ibadah kita tidak sah kerana sebab yang berbeza. Jadi kita mohon kepada orang-orang yang ada ilmu tentang perbandingan mazhab, sampaikan secara positif kepada para pelajar. Kita sampaikan supaya para pelajar tengok, Masya Allah, luas rupanya. Saya secara peribadi, masa saya belajar di Jordan, bila saya baca hujah-hujah mazhab Hanafi, saya berasa dalam hati, mantap. Memang mazhab Syafi'i tak boleh jawab. Tapi bila saya baca jawapan balas mazhab Syafi'i, macam rasa, kalau macam ni mazhab Syafi'i yang betul. Jadi, kalau sekadar dalam dunia akademik, nak buka fikiran pelajar-pelajar supaya berlapang dada, kita ajarkan. Tetapi kalau untuk masyarakat awam, jangan perlu kita nak naik-naikkan isu seolah-olah apa yang diamalkan selama ini salah, padahal masing-masing ulama ada dalil, dan insya-Allah masing-masing ulama yang mengikut kepada mereka diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.